Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua player-player Scoop MG. Anda bersama saya, Haslina E.R. Kamaluddin. Seperti saya katakan tadi, banyak yang saya nak rungkaikan menerusi program hari ini, Temu Bual hari ini. Seperti anda sudah lihat di depan saya, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudi menerima kunjungan Malaysia Gazette hari ini. Mohon maaf sebenarnya, mungkin jadual begitu padat tetapi dapat juga diselitkan, orang kata sekejap pun. Tetapi Datuk Seri, sebelum saya mulakan, saya beberapa kali hadir ke Kementerian Desa dan Wilayah ini. Bukan saja kali ini tetapi bertahun-tahun sebelum ini. Apa yang boleh saya katakan, silih berganti menterinya. Tetapi di dalam ini, dari sudut pandangnya, dari sudut perabotnya, dari sudut apa sahaja masih dikekalkan dengan identiti lama. Kata orang, orang keluar masuk ini itu biasa. Tetapi mengekalkan sesuatu itu, yang lama itu dikekalkan, itu adalah satu yang luar biasa. Tahniah Datuk Seri, saya kira tidak ada pembaziran menerusi KKDW ini. Tahniah. Sebelum kita pergi lebih lanjut, Datuk Seri bukan sahaja TPM, bukan sahaja Timbalan Perdana Menteri, merupakan menteri KKDW juga, Presiden Parti. Banyak jawatan-jawatan lain yang diberikan. Bagaimana Datuk Seri menjaga kesihatan Datuk Seri? Saya lihat awet muda, apakah mengamalkan pemakanan? Yalah, duduk di KKDW ini banyak makanan orang-orang kampung ke apa macam ni Datuk Seri? Alhamdulillah, Selina. Pertamanya pengurusan waktu cukup penting. Sebab mungkin latar belakang yang telah saya lalui sebagai seorang banker, sebagai seorang CEO sebuah syarikat yang tersenarai, dan saya juga dalam organisasi kepemudaan dan melalui pelbagai kementerian. Apa yang mengajar saya antaranya tentang pengurusan waktu ini ialah Kementerian Pertahanan, di mana tentera berada di sana, dan juga Kementerian Dalam Negeri, di mana polis di bawah saya ketika itu. Jadi ini adalah latar belakang yang telah membentuk sosok saya, dan tentunya soal pemakanan, asalkan ianya berhenti makan sebelum kenyang. Dan kadang-kadang kekenyangan itu menyebabkan kita tidak dapat mengurus waktu kerana keterlenaan itu menggamit kita untuk terus berehat panjang. Baik, satu tips yang baik. Sebab zaman sekarang ni semua orang makan tetapi lupa nak berhenti sebelum kenyang tu. Dah over dah kenyang tu pun masih tak berhenti. Baik. Datuk Seri, kita dah terlalu biasa mendengar hala tuju KKDW kementerian ini. Kita tak nak lagi tanya soalan begitu. Tapi saya nak tahu, dalam keadaan sekarang ini sudah pasti akan ada penambahbaikan, penstrukturan, infrastruktur yang diberikan dalam kawasan-kawasan desa, kampung. Dalam tempoh 10 tahun lagi, apakah mungkin ada lagi ataupun boleh dikatakan kekal lagi ke Kementerian Desa dan Wilayah ini, memandangkan infrastruktur yang sudah mencakupi banyak perkara di kampung-kampung dan di desa-desa, Datuk Seri? Kita tahu bahawa terdapat kira-kira 24.5% daripada seluruh penduduk Malaysia ini adalah mereka yang tinggal di kawasan perdesaan. Manakala sebahagiannya walaupun daftarnya masih lagi di desa, tapi mereka sebenarnya tinggal di pinggir bandar dan di dalam bandar. Jadi kementerian ini bukan hanya menjaga hal ehwal desa, ianya menjaga wilayah, lembaga kemajuan wilayah, ya. Dan juga yang penting MARA berada di bawah kementerian ini. Dan sebagai sebuah organisasi yang menyantuni langkah-langkah untuk memperkasakan pendidikan, ekonomi dan pelbagai bidang untuk masyarakat luar bandar. Tetapi kita harus lihat urbanisasi yang berlaku pada masyarakat luar bandar ini harus juga disantuni, di mana kita dapati bahawa generasi kedua, ketiga tambah dalam keadaan sekarang ini mungkin telah
wujud generasi kelima daripada kawasan desa ini yang telah berhijrah di pinggir bandar atau di bandar, dan mereka memerlukan pendidikan yang berkualiti, mereka memerlukan latihan dalam bidang pekerjaan, mereka memerlukan pekerjaan yang baik yang sesuai gajinya dengan pengalaman dan kelulusan mereka, dan ini harus diimbangi oleh KKDW dengan menterjemahkan program-program seluruh agensi yang berada di bawahnya. Bermakna kalau kita kata sekarang ini desa, kampung itu, kita tolak tepi wilayah itu sudah pasti. Tetapi di kawasan kampung-kampung itu infranya sudah terlalu baik. Jadi bila kita kata kedesaan, kekampungan itu valid lagi untuk 10 tahun itu masih, Datuk Seri? Kita lihat bahawa urbanisasi secara vertikal, artinya berpindah dari satu tempat ke satu tempat itu memang telah dan sedang berlaku. Tetapi yang penting ialah apa yang dipanggil social mobility. Ya, social mobility iaitu menukar minda, ya, secara bukan horizontal. Ya, yang saya sebut tadi ialah perpindahan secara horizontal. Ya, ini yang vertikal, artinya untuk kita berada di tahap sosioekonomi yang baik. Ini sangat-sangat perlu, di mana kita harus mengurbanisasikan bukan saja satu kawasan, tetapi minda, sikap dan gelagat masyarakat di luar bandar. Secara kebetulan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri meminta saya membantu untuk menangani persoalan di Felda, kerana Felda juga berada di kawasan pedesaan di luar bandar, dan saya rangkumkan ini sebagai satu tugas untuk menterjemahkan agenda nasional yang meliputi pelbagai sektor di bawahnya, dan ini insya-Allah saya bersama-sama dengan pengurusan tertinggi Felda boleh melakukannya. Datuk Seri yakin untuk mengubah minda seseorang ataupun sikap bukan perkara yang mudah untuk kita mengubah cara pemikiran minda seseorang. Jadi apakah ini seiring dengan apa yang telah Datuk Seri katakan, ataupun sebenarnya sukar untuk dilaksanakan tetapi hanya angan-angan kosong saja? Sukar untuk dilaksanakan tapi tidak mustahil. Ya, untuk secara gradual, secara bertapak-tapak kita melakukannya. Kita lihat revolusi mental telah dipelopori oleh Tan Sri Senu Abdul Rahman satu ketika, dan ianya mengambil waktu, ya, sebab ianya bukan revolusi, ianya adalah evolusi, di mana ianya harus dilakukan melalui sistem pendidikan. Setakat ini saya lihat salah sebuah agensi di bawah KKDW iaitu MARA yang mencakupi bidang tugasnya yang terlalu banyak, ya. Ini telah dapat mengubah minda, daya fikir masyarakat luar bandar, dan kita tahu MARA telah terkehadapan di mana di bawahnya terdapat 2 buah universiti, universiti teknikal dan universiti profesional yang pada hemat saya dari segi outcomes-nya telah berjaya. Dari segi scale, skalanya antara 1 hingga 10, pada hemat saya ianya telah berada di tahap 7.5, dan ini satu pencapaian yang baik. Jadi tindakan Datuk Seri meletakkan Datuk Dr. Ashraf Wajdi sebagai pengerusi MARA itu satu tindakan yang baik dan berjaya? Saya bersama-sama dengan beliau dan Ketua Pengarah MARA, Timbalan Ketua Pengarah dan Pengarah-pengarah serta agensi-agensi lain di bawah MARA sering melakukan sumbangsaran, dan kami mengadakan pemukiman untuk melihat ke hadapan apa yang boleh dilakukan, bukan saja untuk tahun ini tapi tahun-tahun yang mendatang, sekurang-kurangnya untuk tempoh 4 tahun ini. Baik. Kita sering mendengar kerajaan ingin menoktahkan kemiskinan di Malaysia ini. Di mana-mana sahaja sidang media dan apa sahaja, pastinya isu menoktahkan kemiskinan tegar itu akan diperkatakan, sama ada Perdana Menteri maupun Datuk Seri juga sering menyatakan. Tetapi kita berbalik kepada akar dan asalnya. Kalau kita melihat manusia ini tidak akan teruji
dengan kesihatannya. Kan itu juga antara kemiskinan dalam diri kita, kesakitannya dan banyak lagi. Tetapi ini seolah-olah menongkah arus perkara-perkara yang sukar untuk dipraktikkan, Datuk Seri. Komen. Ya, di dalam Islam di sana terdapat satu amalan yang dipanggil ad-du'a minal fuqara wal masakin. Artinya doa daripada orang fakir dan miskin. Artinya prinsip tentang kefakiran dan kemiskinan itu wujud pada setiap masa. Saya fikir tahun lepas kita telah berjaya menurunkan kadar kemiskinan tegak. Ya. Tetapi pasti ya, kumpulan-kumpulan ini akan terus menjadi miskin tegak apabila inflasi meningkat terkait dengan harga barangan, terutama makanan ataupun kos pengangkutan dan sebagainya. Tetapi lebih baik kita mempunyai kerajaan yang merancang untuk menghapuskan atau sekurang-kurangnya mengurangkan miskin tegak daripada hanya melakukannya di atas kertas. Dan saya lihat Yang Berhormat Datuk Seri Anwar mempunyai komitmen ke arah itu. Ya. Walaupun sukar, tapi sekali lagi tidak mustahil untuk kita melakukannya. Zaman kerajaan bila yang hanya berada di atas kertas, tidak diaplikasi, tidak disempurnakan? Banyak cara spesifik ni saya tidak adil untuk saya melemparkan apa-apa juga gambaran mengenainya. Tetapi usahanya mungkin tidak sedetail apa yang dilakukan sekarang. Bukan hanya mengikut senarai e-kasih, ya, tujuan padu ya, sebagai satu proses pendigitalan untuk merekodkan sasaran penerima subsidi secara bersasar, terutama kumpulan miskin tegak ini harus didaftarkan dan disediakan datanya. Maka dalam perkara ini kita tidak boleh memandingkan secara mengsegmentasikan antara era-era kepimpinan, tetapi saya fikir soal kemiskinan ini ianya mesti berterusan dan harus ditambah baik dalam setiap kepimpinan. Baik, satu lagi persoalan, kita melihat isu integriti di dalam mana-mana sektor kerajaan dan juga kita tahu ada beberapa juga mungkin agensi di bawah KKDW sendiri yang tidak berfungsi dengan baik. Ada orang kata mungkin hidup segan mati tak mahu, tidak memberikan sebarang input yang baik, tidak memberikan sebarang figure yang baik kepada kerajaan maupun kementerian. Komen sikit, Datuk Seri. Ya, harus ada follow through, artinya tindakan-tindakan susulan. Umpamanya di awal bulan ini kami mengadakan pemukiman, ya, yang bukan hanya melibatkan pegawai-pegawai di kementerian. Ianya turut mencakupi agensi-agensi di bawahnya dan juga lembaga-lembaga kemajuan wilayah, artinya seperti Perda, seperti Kejora, Ketengah dan sebagainya. Kita libatkan perkara ini dan kita menghasilkan 62 tindakan yang bakal dilakukan. Dan kita segmentasikan kepada quick wins, game changer dan langkah-langkah haluan baru. Selinda tadi sebutkan ya, beberapa hala tuju, ya, tetapi kita gunakan ini sebagai haluan baru kerana kita dapati bahawa satu program besar-besaran mesti harus terkesan. Bukan hanya berdasarkan berapa belanja yang dikeluarkan, tetapi kita mahu lihat dari segi effectiveness atau keberkesanan. Dan ini kita lakukan, ya, uji kajinya setiap bulan untuk melihat sejauh mana keputusannya. Dan apabila dilakukan pemantauan ini dengan lebih kerap, jadi pegawai dan kaki tangan akan sentiasa bersiap siaga untuk meladeni dan menyantuni kumpulan sasaran, dan ini dilakukan dengan penuh komitmen oleh pegawai-pegawai dan juga tenaga sokongan di kementerian saya dan juga agensi-agensi di bawahnya. Baik, seperti saya katakan tadi, ada syarikat yang tidak membawa apa-apa sebarang keuntungan dan juga dikabarkan mungkinkah akan diadakan mungkin profit center kepada syarikat-syarikat yang mungkin tak ada apa-apa keuntungan tetapi ada nilai tambahnya selepas ini. Di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah terdapat 123 syarikat dan anak-anak syarikat. Masing-masing ditubuhkan berdasarkan
tujuan-tujuan tertentu oleh orang-orang yang terdahulu. Apa yang saya lakukan sekarang ini bukan untuk mengambil tindakan vindiktif, ya, tetapi saya melihat bahawa syarikat dan anak syarikat ini mesti menjadi profit center, ya, artinya pusat keuntungan, bukan apa yang dipanggil sebagai cost center, ya. Dan sepatutnya syarikat dan anak syarikat ini menyumbang bukan saja kepada organisasi yang menjadi parent body dan kementerian. Sebaliknya, kumpulan sasaran tertentu itu harus dibiayai atas keuntungan daripada syarikat-syarikat ini tanpa pun membebankan pihak kerajaan, apatah lagi untuk meminta peruntukan tambahan daripada perbendaharaan bagi menyantuni kumpulan sasaran yang pada hemat saya telah ada organisasi yang sepatutnya boleh memberikan sumbangan. Sepatutnya boleh, tetapi tidak ada keuntungan yang dibawa. Dan seolah-olah Datuk Seri dan pasukan hanya mahu menyelamatkan mereka kerana tak ada apa-apa yang boleh diberikan. Sekarang ini kita tutup 23 daripada 123. Ya. Kalau ada potensi juga untuk memberikan keuntungan, kita minta dia management buyout, biar pengurusan itu membeli. Ya. Kita lihat banyak syarikat-syarikat yang terjejas ketika berlaku COVID. Ya. Jadi saya harus berlaku adil juga pada mereka. Tetapi pada waktu yang sama, saya memberikan motivasi pada mereka untuk lebih fokus kepada bidang-bidang urus niaga melalui penubuhan syarikat-syarikat itu. Dan saya beritahu mereka, kalau syarikat itu untung, pasti ada ganjaran dalam bentuk bonus. Saya berikan melalui usul ataupun resolusi ataupun keputusan daripada lembaga pengarah syarikat-syarikat berkenaan. Adakah syarikat yang ditutup ini Bumi Putra? Semuanya di bawah kita. Semuanya di bawah kita. Artinya bukan soal Bumi Putra atau tidak Bumi Putra, tetapi ianya di bawah MARA umpamanya atau lain-lain badan di bawah agensi-agensi KKDW. Baik. Mengapa saya sebutkan Bumi Putra itu? Kerana kita melihat Kongres Ekonomi Bumi Putra. Datuk Seri merupakan pengerusi bersama dengan Kementerian Ekonomi. Tambahan lagi satu portfolio untuk Datuk Seri. Kita lihat seperti awal saya katakan tadi, TPM pun Datuk Seri, TVET pun Datuk Seri. Apa lagi yang nak diletakkan di bahu kiri dan kanan Datuk Seri, semuanya ada. Dan bila kita melihat KEB ni, Kongres Ekonomi Bumi Putra, kita tahu Bumi Putra ataupun kita katakan orang Melayunya jarang-jarang, kalau ada pun mungkin persentajnya sedikit untuk berdaya saing. Dan juga saya melihat kepada apa yang Datuk Seri katakan adalah mensasarkan supaya hasil KEB 2024 ini bersifat futuristik. Apa yang dimaksudkan dengan futuristik itu, Datuk Seri? Kita lihat Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama telah dianjurkan pada tahun 1965. Mewujudkan MARA, ya, mewujudkan pelbagai agensi oleh kepimpinan dan kerajaan ketika itu. Kongres Ekonomi Bumi Putra pada 1968, wujud lagi Felcra, RISDA dan pelbagai agensi yang lain. Kini, Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 adalah Kongres Ekonomi Bumi Putra yang ke-10. Kerana sebelum itu, ya, ada 7 lagi, ya, yang dianjurkan oleh organisasi, dianjurkan oleh NGO, dianjurkan oleh syarikat dan sebagainya. Maka kita lihat yang paling berjaya ialah apabila Kongres Ekonomi Bumi Putra ini dianjurkan oleh kerajaan. Di sana terdapat tekad politik, political will, ya, untuk pelaksanaannya. Itu sebabnya Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah telah menubuhkan sekretariat tetap untuk melihat semua resolusi yang akan dibentangkan pada 2 hari bulan Mac nanti benar-benar diperhalusi dan dihayati untuk melihat adakah organisasi yang telah diwujudkan sebelum Kongres Ekonomi 2024 ini telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. Jika tidak, maka kita berikan enhancement kepada agensi-agensi lain yang ada
terkait dengan soal ekonomi Bumiputera ini. Tetapi saya memberitahu Jawatankuasa Induk dan juga pengurusi-pengurusi kluster, jangan hanya terikat kepada soal ekonomi. Sebab Kongres Ekonomi Bumiputera ini mesti merentasi atau keluar daripada kepompong kecil ekonomi saja. Soal pendidikan umpamanya ada terkait dengan soal ekonomi, ya. Aspek keagamaan, ya, pun ada di dalamnya unsur ekonomi. Dan pada khidmat saya, kita jangan mengecilkan skopnya itu, tapi kita harus menambahluaskan kerana kita lihat soal futuristik yang akan depan, masa depan, ya, dari segi teknologi. Tahun 1965 tidak ada EV, ya. Tahun 1968 tidak ada hidrogen. Dan tahun 2024 kita harus melihat apakah teknologi, ya, untuk 10 tahun akan datang, untuk 20 tahun akan datang. Dan kita lihat kita baru memulakan EV. Di sebuah negara besar yang teknologinya tinggi telah ada REV, dari segi renewable energy umpamanya, ya. Kita mungkin berhasrat untuk tenaga yang menggunakan solar umpamanya atau hidrogen. Dan ilmu-ilmu yang begini yang harus kita rancangkan daripada sekarang supaya orang Bumiputera, orang Melayu tidak terkejut. Kita mesti menggunakan latihan dan penyediaan guna tenaga dalam bidang-bidang berkenaan. Itu yang saya masukkan futuristik. Baik, Datuk Seri. KEB memulakan pada tahun 1965 seperti Datuk Seri katakan tadi, 10 kali. Kalau saya katakan, maaf cakap, kongres ni saban tahun ada. Setiap kali ada saja kongres KEB. Tetapi implementasinya bagaimana? Kita melihat tadi Datuk Seri ada menyatakan bahawa nak tahu untuk bulan Mac nanti apakah semua ataupun sebelum ini sudah dilaksanakan dengan baik. Tetapi apakah ia terlalu lewat baru nak ditanya sekarang ini, ataupun ini sekadar atas kertas untuk menyenangkan hati rakyat Malaysia untuk KEB ni, Datuk Seri? Kongres Ekonomi Bumiputera bukan diadakan saban tahun, ya. Saya faham, tetapi 10 kali ini apakah benar-benar berjaya? MARA wujud, saya fikir MARA berjaya. Felcra wujud, Felcra berjaya. RISDA wujud, RISDA berjaya. UiTM, ya, adalah hasil Kongres Ekonomi Bumiputera, ya. UDA diwujudkan hasil Kongres Ekonomi Bumiputera, tetapi UDA ini telah dikorporatkan dan kemudian diswastakan. Jadi perkara yang begitulah yang kita harus lihat, ya. Dan kita tidak boleh sentiasa menyanggah apa saja yang dilakukan oleh pihak kerajaan, dan kita melihat seolah-olah ada di atas kertas kalau diri kita tak dapat. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan adik-beradik dan saudara kita yang dapat? Jadi perkara macam ini, pemikiran Bumiputera dan Melayu ini harus positif. Jangan harus mengecam semuanya di atas kertas. Tapi lihatlah resolusi yang telah dilaksanakan sekarang ini. Mungkin dulu tidak ada media elektronik yang diizinkan sebagaimana sekarang. Dulu hanya ada saluran 1, saluran 2 dan kemudian ada TV swasta. Sekarang ni tidak ada TV swasta, tapi TV digital, ya, portal berita dan sebagainya. Ya, ini sesuatu yang baru. Dan kita lihat resolusi untuk perkara ini telah dilakukan sebelum itu. Jadi inilah realiti yang kita hadapi sekarang ini, bahawa kita boleh memandang ke belakang, tetapi kita mahu lihat ke hadapan, ya. Dan kalau misalnya ada kelemahan, kita baiki kelemahan itu supaya di masa akan datang kelemahan itu tidak berulang. Baik, bila kita sebut mengenai KEB, Bumiputera itu, dan Datuk Seri juga menyebut perkataan Melayu, bagaimana signifikannya? Mungkin ada yang menyatakan ia terlalu bias kepada orang Melayu, menyebabkan orang Melayu lebih malas selepas ini, ataupun orang kata mengapa nak diagung-agungkan satu-satu kaum sahaja di Malaysia ini. Jadi bagaimana dengan yang lain? Kali ini kluster Sabah dan Sarawak diwujudkan, ya. Satu untuk kluster Sabah dan satu untuk Sarawak. Kita jangan pernah meminggirkan, ya, kedua-dua negeri itu yang pada khidmat saya kumpulan Bumiputera adalah antara yang terbesar menduduki negeri berkenaan. Dan kalau
mahu letakkan cop bahawa Melayu malas, saya sangat tidak bersetuju. Apatah lagi kalau Melayu itu dikatakan mudah lupa. Orang tu yang cepat lupa. Ya. Dan dalam perkara yang begini, ya, apa yang kita telah capai sekarang ni, ya, di mana melalui sistem pendidikan yang berjalan hasil daripada resolusi Kongres Ekonomi Bumi Putera sebelum itu, kita lihat berapa ramai golongan profesional yang ada, ya, dan kita juga lihat bahawa universiti-universiti yang ada sama ada awam atau swasta telah melahirkan ramai bumi putera, tetapi soalnya penyediaan tenaga kerja di dalam bidang vocational, kejuruteraan dan teknikal. Itu sebab TVET ini penting. Jadi kita tidak hanya melihat peluang dalam bidang akademik, ya, kemudian kita harus lihat dalam bidang profesional dan bidang teknikal tadi. Inilah yang disediakan sekarang ni, di mana saya mengambil tanggungjawab untuk menyelaraskan bidang TVET ini untuk mengubah minda dan membuka ruang baru untuk guna tenaga bumi putera ini berada di sektor swasta dalam bidang-bidang yang berteknologi tinggi dan mempunyai masa depan bagi kita meneroka bidang-bidang baru. Dalam resolusi sebelum ini, kita melihat Datuk Seri ada menyatakan bahawa MARA antara yang dilahirkan dan kini berjaya dalam gelanggang sendiri. Apakah selepas ini mungkin diwujudkan satu lagi entiti baru seakan-akan MARA itu, ataupun mungkin dikekalkan tetapi diberikan nafas baru? Bagaimana Datuk Seri? Saya fikir pada hemat saya cara peribadi, ya, tidak perlu ada agensi-agensi baru. Yang penting ialah kita harus revisit jauh mana resolusi itu telah dilaksanakan, dan jika dilaksanakan, di mana kelebihan dan kelemahannya. Ya, kelebihan itu alhamdulillah, tapi kelemahan itu. Oleh sebab itu, agensi yang sedia ada harus diperkuatkan, ya, dan umpamanya dari segi syarikat pemegang amanah bumi putera, dari segi equity, pemilikan equity dalam syarikat-syarikat yang tersenarai atau syarikat yang tidak tersenarai, ya, pemilikan hartanah di kalangan bumi putera umpamanya, dan penglibatan bumi putera dalam bidang keusahawanan umpamanya, atau penglibatan bumi putera di dalam bidang franchise dan juga ekspor. Perkara-perkara yang begitu yang harus kita lihat, bukan hanya mewujudkan agensi baru, tetapi selepas itu diambil alih oleh orang tertentu, ya, selepas 40 tahun. Kalau pengisytiharan harta itu diminta oleh agensi, maka dikatakan bahawa orang itu telah sedia kaya sebelum itu. Kekayaannya datang daripada mana? Kalau bukan kerana dasar ekonomi baru ataupun dasar daripada resolusi Kongres Ekonomi Putera. Ya, kalau kita tahu mak bapaknya dulu miskin, jangan jadi semiskin mak bapaknya. Jadi kita mahu program-program ke hadapan supaya anak-anak itu lebih baik daripada ibu bapanya. Inilah yang dihasratkan oleh kerajaan. Anak-anak kehidupannya lebih baik daripada ibu bapanya. Saya terfikirkan TVET lah sekarang ini. Kalau dulu orang katakan TVET itu kelas kedua, tak ada masa depan, hanya untuk mereka yang tak pandai belajar. Tetapi stigma-stigma itu semakin hari semakin berkurang, Datuk Seri. TVET antara saya kirakan satu fokus yang baru yang menaikkan lagi nilai tambah anak-anak muda. Dan bagaimana Datuk Seri boleh melihat TVET pada hari ini, jangka pendek, sederhana dan panjang, Datuk Seri? Kini terdapat 1,445 institusi TVET di seluruh negara, di mana ada di antaranya yang di bawah 12 kementerian, ya. Ada juga dalam 20-30 begitu di bawah kerajaan negeri, dan pihak swasta pun banyak TVET. Jadi kita satukan, ya, bukan entitinya tetapi dari segi operasinya, ya. Jadi dalam keadaan yang begitu, saya bersetuju dengan Selinda, kerana saya lihat satu kes tadi, ya. Seorang pelajar tingkatan 5 di sekolah berasrama penuh yang mendapat 9A. Selanjutnya melanjutkan pelajaran di sebuah universiti yang ternama, ya, mendapat ijazah. Kemudian membuat sarjana, masters. Kemudian PhD, ya. Tempoh itu ialah tempoh 12 tahun. Daripada tingkatan 5 sampai PhD. Apabila menjadi pensyarah, gaji permulaannya cuma RM2,850, ya, berbanding dengan rakan sekelasnya, ya,
yang tidak cemerlang pun dalam bidang akademik, tetapi melalui kursus TVET, ya, daripada SKM 1 sampai 5. Ya. Kemudian berdasarkan pengalaman, ya, dan juga melalui kursus-kursus TVET yang lain ikutinya, pada tahun yang ke-12 gajinya 17,000, sedangkan rakan yang ada PhD tadi 2,850. Itu berlaku kira-kira 10 tahun yang lalu. Cuba lihat keadaan sekarang, ya. Jangan pernah rendahkan mereka yang tidak berjaya dalam akademik itu sebagai orang yang tidak ada masa depan. Ya. Mungkin minat mereka dalam bidang akademik berkurangan, tetapi minat dalam bidang teknikal, dalam bidang kejuruteraan dan vocational itu lebih baik. Itu sebabnya apa yang telah kita acukan sekarang ni, kelas-kelas TVET ni hanya 30% saja di kelas. 70% harus pergi ke lapangan, di kilang-kilang, di bengkel dan di tempat-tempat kerja supaya mereka dapat menimba pengalaman dan ilmu itu. Dan peperiksaannya berdasarkan pada prestasi mereka di tempat kerja, bukan di atas kertas berdasarkan pada teori di dalam kelas. Dan ini berbeza. Saya meneliti TVET di Germany, di Jepun, di Korea, di Turki, ya, di China. Saya lihat, ya, mereka ke arah hanya 20, paling banyak 40% saja pembelajaran di dalam kelas. Yang lainnya semua di tempat kerja. Dan inilah yang harus kita lakukan, ya. Dan okey, kita boleh bersaing dan kita tidak mahu melupakan soal akademik, tetapi peluang kedua mesti diberikan kepada mereka yang bukan tercicir, tetapi mungkin prestasi mereka kurang baik dalam bidang akademik untuk disalurkan kepada kursus-kursus TVET. Baik. Tadi Datuk Seri menyatakan bahawa gaji seorang pensyarah itu bawah 3,000 itu antara angka yang sangat rendah, dan kerana itu ramai memilih untuk TVET. Juga ramai di komen-komen itu menyatakan perlu naik lagi gaji-gaji, bukan saja pensyarah, cikgu dan sebagainya juga perlu dinaikkan. Tetapi Datuk Seri, kita lupakan seketika mengenai gaji itu, tetapi kita melihat gaji TVET itu kadang-kadang 2-3 kali ganda lagi daripada mereka yang profesional. Apakah Datuk Seri melihat ini adalah satu pembaharuan yang perlu kita kejar? Sebab Datuk Seri katakan tadi, kita mungkin ketinggalan dengan Jerman, Jepun dan sebagainya. Jadi kita perlu speed up berapa banyak ni untuk kita kejar agar kita selari dengan negara-negara itu. Kita lihat, ya, dalam lawatan saya ke Universiti Teknikal Melaka, ya, naib chancelornya seorang wanita muda, baru berumur dalam awal 40-an begitu, ya, tapi mempunyai pandangan masa depan yang baik, ya. Beliau bukan saja menyarankan ada TVET khas untuk wanita yang dikenali sebagai jelita, ya, tetapi banyak produk-produk lain daripada ini universiti teknikal, ya, sebenarnya, yang ada terdapat 7 universiti teknikal dia panggil MTUN, ya, ada 6 lagi selain daripada itu. Beliau menyarankan agar ada gaji premium. Berapa gaji premiumnya? RM4,000, ya, permulaan, ya. Dan dia tidak berhenti di situ, ya, kerana mereka yang mempunyai pengalaman, mempunyai keterampilan atau kemahiran, ya. Jika motivasinya diberikan oleh pihak majikan, pasti produktivitinya nak meningkat, ya. Dan inilah yang sedang kami lakukan, ya. Dan tentunya apa yang telah dicerakinkan di dalam modul dan silibus yang diberikan, pastinya akan ada sesuatu yang baik, kerana kita lihat pelabur FDI, Foreign Direct Investment, yang datang ke Malaysia ini, mereka kebanyakannya tidak memerlukan tenaga 3D, dirty, dangerous and difficult. Mereka mahukan tenaga berkemahiran tinggi. Inilah yang kita sediakan supaya pendapatan mereka tinggi dan secara tidak langsung kuasa beli mereka bertambah. Dan ekonomi akan tumbuh dengan baik, terutamanya dalam bidang perucitan, pemilikan harta dan pemilikan lain-lain, ya. Ini yang kita lakukan. Baik, selain pada jelita itu, TVET tahfiz juga antara yang sering ataupun dekat dengan hati ramai orang. Bukan saja mereka itu terlatih dalam bidang agamanya, tetapi mereka juga dari sudut kemahirannya sangat tinggi. Mungkin sedikitlah kalau tak panjang pun mengenai TVET tahfiz ini yang orang semakin hari semakin disenangi ramai pihak. Apa yang berlaku, Linda, saya galakkan anak-anak tahfiz ni menghafal 30 juzuk.
habiskan itu dulu. Selepas mereka menjadi hufaz, ya, dan mereka ditivetkan. Lazimnya yang boleh menghafal 30 juzuk, mereka senang untuk menyerap apa saja ilmu, ya, dengan mudah. Ya. Ini kita lakukan apabila UNI KL, ya, bekerjasama dengan Mahat Tahfiz ini untuk diletakkan mereka di bawah satu fakulti yang dipanggil sebagai MIAT, iaitu dalam bidang aviation ataupun penerbangan. Dan mereka cepat untuk menangkap, walaupun ilmu itu baru, mereka cepat untuk berasimilasi dengan persekitaran tempat bekerja, dan mereka menjadi ahli profesional sebagai jurutera penerbangan, walaupun mereka masih mengekalkan kemampuan dalam penghafalan Al-Quran, dan pada waktu solat mereka menjadi imam. Ya, dan ini harus diperbanyakkan lagi, dan saya cukup berazam agar banyak lagi Mahat Tahfiz yang bersama-sama dengan saya, dan saya mempunyai tempat untuk anak-anak hufaz ini untuk belajar dalam bidang TVET di pelbagai institusi TVET. Baik, Datuk Seri, saya nak ambil satu soalan daripada pelayar ini. Berkenan sungguh dengan KEB, iaitu Kongres Ekonomi Bumiputra. Bila Datuk Seri menyatakan mengenai Bumiputra tadi, pencen Datuk Seri begitu dekat dengan Bumiputra, menyantuni orang-orang Melayu. Jadi mungkin Datuk Seri boleh komen sikit apabila ialah yang terkini telah pun dinoktahkan tidak ada pencen dan sebagainya, apa yang boleh dikongsikan? Tidak mahu menyantuni, menyelamatkan orang Melayu Bumiputra? Orang Melayu tak selamat? Saya tanya. Kalau tidak berpencen. Berapa ramai orang Melayu kerja di sektor swasta yang hanya ada EPF dan Pekeso? Selamat mereka, tambah gaji mereka lebih tinggi daripada yang kerja dalam sektor awam. Apa yang sedang berlaku sekarang ini, lebih daripada 20 bilion terpaksa dibelanjakan untuk membayar pencen. Pencen artinya tenaga yang tidak lagi produktif. Ya, mereka produktif ketika mereka bekerja. Ya. Tetapi selepas itu, tanggungan pihak kerajaan melalui KUAP, Kumpulan Wang Amanah Pencen ini, akan menjadi semakin besar. Bayangkanlah jika 50% daripada belanjawan kerajaan itu adalah untuk bayar pencen. Jadi pembangunan dengan perbelanjaan untuk operasional datang daripada mana? Kita tahu bahawa revenue atau pendapatan kerajaan ini akan semakin mengecil sebab pendapatannya daripada HSDN, ya, Inland Revenue. Satu lagi ialah cukai custom. Maaf. Dan satu lagi ialah pelaburan kerajaan, ya, dan beberapa pendapatan yang lain. Jadi dalam keadaan macam itu, negara yang mengusulkan pencen ini, ya, 30 tahun sudah, ya, telah menghapuskan pencen. Pencen ini bukan pada orang yang sedang berhemat sekarang. Ya. Pencen ini ditiadakan untuk mereka yang memohon kerja dan yang akan bekerja, akan datang. Yang ada di tetap. Ya. Dan dalam keadaan yang begitu, ada seorang CEO sebuah agensi daripada agensi kerajaan mengatakan, ya, dia kata kalau EPF ada sumbangan kita, ya, kepada EPF itu dan sumbangan kerajaan. Ya. Sumbangan kita itu bukan sumbangan bagi pada kerajaan, sumbangan kepada simpanan kita, ya, atau caruman kita. Ya. Linda pun tidak pencen, saya pasti tak ada pencen. Tapi tak sesusah yang disangkalkan kononnya ini meminggirkan orang Melayu dan sebagainya. Orang Melayu, ya, ramai yang kerja sektor swasta. Saya dulu bermula dengan kerja dalam sektor swasta, di bank, Kementerian Syarikat yang tersenarai. Dan alhamdulillah, apabila saya berumur 55 tahun, ya, perkhidmatan saya dalam sektor swasta hanya 15 tahun. Ya. Kerana gaji dalam sektor swasta itu lazimnya lebih tinggi. Jadi tentunya caruman KWSP itu lebih tinggi. Dan alhamdulillah saya ketika berkhidmat dalam kerajaan, tetapi caruman saya dalam EPF untuk 15 tahun sebelum itu telah memberikan peluang yang cukup baik. Dan alhamdulillah, pendekatan baru ni harus menjadi minda baru pada orang-orang Melayu. Cadangan beberapa pihak, termasuk beberapa juga ahli parlimen dan juga bekas menteri, menyatakan bahawa pencen perlu dimasukkan kepada
menteri, timbalan menteri, ahli politik. Komen Datuk Seri. Ya, Perdana Menteri telah menyatakan komitmen ya bahawa ahli-ahli parlimen atau ADUN atau menteri timbalan menteri yang baharu ya selepas skim ini dilaksanakan tidak lagi diberikan pencen. Saya fikir itu satu pendekatan yang baik. Semalam di Ipoh Datuk Seri Anwar mengumumkan walaupun Datuk Seri Dr. Wan Azizah dapat 3 pencen. Pencen sebagai doktor mata, pencen sebagai ADUN, pencen sebagai timbalan Perdana Menteri dan menteri. Beliau mengumumkan hanya ambil 1 pencen saja walaupun layak 3 pencen. Saya fikir ini satu langkah yang baik yang harus diikuti. Saya mahu tahu orang yang dapat 2-3 pencen selain pada Dr. Wan Azizah, mahu mereka nak surrender 2 lagi pencen? Saya tidak. Saya rasa begitu. Ikut contoh yang baiklah. Ya. Baik. Terima kasih Datuk Seri di kesempatan bersama dengan Skop MG. Banyak yang kita kupaskan, kami doakan agar yang baik-baik untuk Datuk Seri, segala apa yang berlaku seperti Datuk Seri katakan tadi, dah kebal dah dengan apa yang berlaku. Semoga terus maju jaya. Kepada pelayar-pelayar, terus bersama dengan Skop MG di lain hari dan waktu yang sama, insya-Allah waktu yang sama kita cuba kekalkan. Jumpa lagi, saya Haslina Yar Kamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.